Subhanahu wa ta'ala. Wajiblah bagi setiap yang beribadat mengetahui apakah sifat yang ketentuan bagi Allah. Sifat ketentuan bagi Tuhan. Apa sifat Tuhan? Apa sifat yang ketentuan bagi Tuhan? Apa sifat dia? Wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan yang beribadat, wajib membezakan, boleh membezakan di antara sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Wajib, bukan harus, bukan sunat. Wajib boleh membezakan. Kerana barang siapa yang tidak boleh membezakan, barangkali dia menyamakan. Apa hukum menyamakan Allah dengan sesuatu? Riddah. Jadi riddah, jadi murtad. Na'udzubillah min zalik. Baik, jadi malam ni kita nak membicarakan, menyambung perbahasan yang bersangkut paut dengan ilmu pengetahuan Allah. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib bagi Allah bersifat dengan ilmu. Ilmu adalah salah satu daripada sifat-sifat kamalat Allah. Sifat kamalat, yakni sifat kesempurnaan yang mesti ada pada Allah. Ada berapa banyak sifat kamalat Allah? Sifat kamalat Allah tidak terhitung. Tidak ada yang mengetahui hakikat sifat kesempurnaan Allah melainkan Allah sendiri. Cuma yang wajib dipelajari secara satu persatu, yang wajib dipelajari secara tafsil makna secara satu persatu dengan huraian-huraian yang tertentu, serta dalil-dalil yang tertentu seperti yang telah diijma'kan oleh ulama, iaitu sebanyak 20 sifat ataupun 13 sifat. Laki-laki, perempuan, raja, menteri, YB, rakyat biasa, wajib, setiap orang wajib mengetahui dan beriman dengan segala sifat-sifat Allah yang telah diijma'kan oleh ulama, iaitu sebanyak 20. Adapun ilmu ini salah satu daripada 20. Sejauh mana pengetahuan kita, sejauh mana kefahaman kita terhadap ilmu Allah? Apa yang kita faham dengan ilmu Allah? Apa yang kita faham selama ni dengan ilmu pengetahuan Allah? Apa perbezaan di antara pengetahuan Allah dengan pengetahuan kita makhluk? Jadi dalam kitab ni nak diperkenalkan. Tuan pengarang kitab, tuan guru kita, tuan pengarang kitab ni nak memperkenalkan, nak mengajarkan, nak menunjukkan kepada kita, nak menerangkan kepada kita secara tafsil, secara detail tentang sifat ilmu Allah Ta'ala, supaya kita semua mengetahui, supaya kefahaman kita terhadap ilmu Allah Ta'ala itu betul, supaya jangan tersilap dalam memahami ilmu Allah, supaya kita boleh membezakan ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Apabila kita mengetahui, baru kita boleh membezakan yang mana ilmu Tuhan, yang mana ilmu makhluk. Untuk membezakan sesuatu, kita mesti ada ilmu, mesti ada pengetahuan maksudnya. Orang yang boleh membezakan di antara intan dan batu permata, ataupun batu permata dengan batu permata palsu, adalah orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu sahaja yang boleh membezakan yang mana permata asli, yang mana tiruan. Begitulah juga sebaliknya, orang yang tidak ada ilmu tentang batu permata, dia tidak boleh membezakan yang mana
benar, yang mana palsu. Demikianlah juga kalau seandainya kita tidak mengetahui, tidak ada ilmu tentang akidah, tentang Tuhan, bagaimana untuk kita membezakan yang Tuhan dan yang bukan Tuhan? Bagaimana untuk kita membezakan yang mana Allah dan yang mana bukan Allah, yang mana makhluk dan yang mana khalik, yang mana pencipta, yang mana dicipta? Bagaimana kita nak membezakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Bagaimana kita nak membezakan zat Allah dengan zat makhluk? Bagaimana kita nak membezakan ilmu Allah dengan ilmu makhluk sekiranya kita tidak ada pengetahuan? Oleh yang demikian, mengetahui, mempelajari ilmu tauhid ini, ilmu usuluddin ini, ilmu akidah ni hukumnya wajib, mesti. Walaupun dia seorang raja, dia wajib belajar tauhid supaya dia menjadi seorang raja yang mentauhidkan Allah di dalam diri dia. Kerana daripada mengenal Allah Ta'ala itulah akan timbul di dalam hati hamba takut, gerun, malu, merasakan hebat terhadap Allah dan sebagainya. Yang memberi faedah kepada orang yang telah mengenal Allah tadi, menjadi hamba yang taat kepada Allah zahir dan batinnya. Semuanya datang daripada pengetahuan dan pengenalan. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, tidak akan sah ibadat seseorang yang tidak mengenal Allah. Tidak sah ibadat seseorang yang tidak mengenal Allah. Apa maksud tidak mengenal Allah? Kita dah masuk dalam golongan mana? Jadi mari sama-sama kita selidiki diri kita masing-masing, agar kita jumpa kelemahan dan kesilapan dan kesalahan supaya dapat kita perbaiki secepat mungkin. Jadi sekarang ni kita masuk dalam kelompok mana? Adakah kita telah masuk dalam kumpulan orang yang mengenal Allah ataupun belum masuk lagi? Baik. Bagaimana yang dimaksudkan dengan kelompok yang mengenal Allah? Yang mengenal Allah bermaksud orang yang telah mengetahui apakah sifat-sifat yang wajib bagi Allah serta dalil-dalilnya. Memahami apakah sifat yang wajib bagi Allah serta dalil-dalilnya. Mengetahui apakah sifat yang mustahil bagi Allah serta dalil-dalilnya. Mengetahui apakah sifat yang harus bagi Allah serta dalil-dalilnya, dan mengiktikadkan perkara-perkara itu dalam hati dia. Itu orang yang mengenal Allah Ta'ala yang dimaksudkan tadi, yang menjadi kewajipan tadi. Ataupun kita sekarang ni sedang berada di satu golongan yang satu lagi, ataupun kita sedang berada di dalam kelompok yang satu lagi. Isteri dan anak-anak kita duduk mana? Kita duduk kat mana? Anak bini kita duduk mana? Jangan kita fikir diri kita saja. Kita laki-laki ni, khususnya suami, dia mesti memastikan juga isterinya lepas dalam tauhid ni. Jangan kita je. Sebab tanggungjawab kita mendidikkan ilmu tauhid kepada isteri kita dan anak-anak kita. Baik, ataupun kita duduk dalam golongan yang tak boleh nak membezakan, ataupun kita sekarang ni seorang hamba Muslim yang tidak boleh membezakan lagi, ataupun yang tak mengetahui apakah sifat-sifat Tuhan yang ulama' dah ijma', dah muafakat. Kalau kita mendakwa dah tahu, ada berapa? 20. Apa dia? Wujud, kidam. Apa erti dia? Apa maksud dia? Mana dalilnya? Maknanya kalau tak boleh tu mana belum lepas lagi. Belum lepas lagi fardu ain. Jadi wajib belajar tauhid. Ilmu tauhid ni di antara ilmu yang paling asas, yang paling dasar, yang paling penting dalam apa jua ibadat. Wajib setiap orang mentauhidkan Allah. Daripada raja sampailah selekeh-lekeh manusia atas dunia, semuanya wajib mengesakan Allah, semuanya wajib mengenal Allah, semuanya wajib mentauhidkan Allah, semuanya wajib
jangan menjaga hati ataupun iman daripada mensyirikkan Allah, daripada pihak raja sampailah yang paling lekeh sekali. Ni tauhid. Tak ada orang yang tidak terlibat dengan mentauhidkan Allah ni. Tidak ada seorang hamba pun yang tidak terlibat dalam mentauhidkan Allah. Tidak sama seperti ibadat haji. Ada hamba yang tidak terlibat, betul ke tidak? Seperti amalan zakat, ada hamba yang tidak terlibat. Seperti amalan puasa, ada hamba yang tidak terlibat. Bersedekah, ada hamba yang tidak terlibat. Tapi apabila dikatakan tauhid, tidak ada hamba yang tidak terlibat. Jadi semua kena pastikan yang hati kita telah mengetahui ataupun memahami ataupun memiliki akidah yang betul terhadap Allah. Jadi yang tak tahu, yang belum tahu, yang tak pernah tahu, mari belajar, mari kita mengaji, free aja, percuma je. Mari kita mengaji secara online pun boleh faham, boleh pandai kalau betul cara mengajinya, insya-Allah. Istiqamah, ada kitab, jaga adab, jaga akhlak, rajin buat nota, insya-Allah boleh pandai. Boleh pandai. Nak dapat ilmu ni tak syarat duduk pondok. Nak dapat ilmu ni tak syarat duduk dalam majlis ilmu di masjid surau. Secara online ni pun kalau betul cara belajarnya, boleh pandai juga, boleh melepaskan fardu ain juga. Jadi gunakan peluang yang ada ni sebaik mungkin. Cari makan tu kerja cari makan, itu urusan dunia kita. Ini urusan akhirat kita. Sebab kita semua ni nak balik akhirat, bila-bila masa je kita akan dipanggil oleh Allah. Maka di antara persiapan yang mesti ada dalam diri hamba Allah sebelum balik kepada Allah, kembali kepada Allah, pulang kepada Allah, pastikan akidahnya terhadap Allah tu benar, betul. Seperti yang diajar oleh para alim ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Okey. Baik, ilmu Allah. Jadi ilmu Allah. Dulu katanya musannif, di antara peranan ataupun ta'alluq sifat ilmu Allah ni, peranan ataupun ta'alluq, bila kita mengaji tauhid, kita akan selalu dengar perkataan ta'alluq. Ta'alluq ni bermaksud urusan bagi sifat itu, peranan bagi sifat itu. Jadi peranan bagi sifat ilmu, tugasan bagi sifat ilmu dipanggil ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq tanjizi qadim, yang bermaksud ta'alluq tanjizi qadim bermaksud telah lulus, telah tunai sedia kala lagi Allah mengetahui segala-gala perkara. Itu maksud ta'alluq tanjizi qadim. Sedia kala lagi telah lulus pada pengetahuan Allah mengetahui segala hakikat perkara, sama ada yang wajib ataupun yang mustahil ataupun yang harus. Maka segala-galanya itu telah ada di dalam pengetahuan Allah. Segala-galanya. Apa yang sedang berada di dalam hati saya sekarang ni telah diketahui oleh Allah sedia kala lagi. Begitulah juga apakah perkara yang sedang berada di dalam hati kalian sekarang ini telah diketahui oleh Allah sedia kala lagi. Andai kata sekarang ini di dalam hati kita ada penyakit, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, maka diketahui oleh Allah dah. Allah dah tahu dah yang mana dalam hati kita sekarang ni ada penyakit ujub, contoh. Yang mana dalam hati kita sekarang ni ada penyakit dendam. Yang mana di dalam hati kita sekarang ni ada penyakit sangka jahat.
ataupun dalam hati kita sekarang bersifat dengan takabur, memuji-muji diri dan merendah-rendahkan orang lain, merasa lebih pandai daripada kawan-kawan kita contoh. Semuanya itu tidak lepas daripada pengetahuan Allah. Baik. Jadi sambungan kita malam ni itu orang panggil sedutan pelajaran yang sebelum. Adapun malam ni kita sambung pada kata firman Allah Ta'ala ni dalilnya. Ini dalil. Jadi sifat ilmu Allah, satu lagi kena ingat, ilmu Allah telah ada sedia kala lagi. Apa maksud ilmu Allah telah ada sedia kala lagi pada zat Allah? Yakni tidak ada permulaan bagi adanya sifat ilmu pada zat Allah. Kita yang dah belajar tak apalah, tahu dah, faham dah. Boleh jadi ada di kalangan kita kawan-kawan yang baru belajar. Maksud sedia kala itu sedia kala dengan makna sesuatu yang tidak ada permulaan. Jadi kalau orang tanya, seandainya ditanya sejak bila Tuhan memiliki ilmu, jawabnya sedia kala telah ada sifat ilmu pada zat Allah. Okey. Itu di antara benda yang kita kena tahu. Sedangkan ilmu kita makhluk bersifat baharu. Itu perbezaan lah tu. Itu di antara perbezaan Ilmu Allah telah ada sedia kala lagi di zat Allah. Ilmu kita ada di zat kita baharu. Maksudnya ada permulaan. Sebelum ini kita tidak memiliki pengetahuan, kemudian diberi oleh Allah. Jadi pengetahuan yang ada pada saya, yang ada pada kawan-kawan semua ni, kalian semua ni, semuanya bersifat baharu. Tidak ada seorang makhluk pun yang memiliki ilmu yang qadim seperti Allah. Ilmu kita semuanya baharu. Itu satu perbezaan. Mesti kena boleh bezakan. Kemudian ilmu Allah Ta'ala itu meliputi pengetahuan dia. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu kita tidak meliputi. Banyak lagi perkara yang terselindung daripada pengetahuan kita. Itu perbezaan. Kemudian Maha suci ilmu Allah dari lupa. Ada pun ilmu kita ni lupa. Betul? Tu boleh bezalah. Di antaranya mesti kena boleh beza. Mesti boleh beza. Kemudian tidak ada istilah baharu tahu pada Allah. Tidak ada istilah Allah baru tahu. Tidak ada. Kerana istilah baru tahu itu adalah untuk ilmu kita makhluk. Baru tahu hujan. Baru kita tahu yang hujan malam ni. Betul tidak? Sebelum ni kita tak ada ilmu tentang hujan ni. Baru sekarang baru tahu yang hujan rupanya. Tadi sebelum tadi tak tahu, tak sangka pun turun hujan, betul? Tu ilmu kita. Allah dah. Sejak bila Allah tahu hujan ni? Sedia kala lagi. Telah ada pada pengetahuan Allah yang malam ni, di tempat ni, jam ni, minit ni, saat ni, detik ni, ketika ini akan turun hujan. Berapa jumlah rintik-rintik yang akan turun, semuanya dalam pengetahuan Allah. Subhanallah. Maha hebat, maha suci ilmu Allah, maha sempurnanya pengetahuan Allah. Ada fahaman yang mengiktikadkan Allah Ta'ala itu hanya mengetahui dalam bentuk umum sahaja. Ini fahaman yang merosakkan akidah. Ini fahaman yang merosakkan akidah. Contohnya, mereka mengatakan Allah hanya mengetahui banyaknya jumlah rintik-rintik hujan yang turun ke bumi pada saat ini.
Adapun secara tafsil, secara detail, Allah tidak mengetahui. Ini fahaman yang mengkafirkan. Hati-hati. Boleh faham Kalau Allah hanya mengetahui dalam bentuk umum, tidak mengetahui secara detail, maka serupalah ilmunya seperti ilmu kita makhluk. Betul ke tidak? Nampak tak? Kita tahu tak janggut kita banyak? Tahu tak banyak? Tahu tak banyak? Tahu. Tu. Banyak tu tahu. Jumlah selai-selai tahu tak? Tak tahu. Tu jumlah selai-selai itu namanya secara tafsir. Ada pahaman yang macam tu. Mereka mengatakan Allah hanya tahu sesuatu itu dalam bentuk umum. Adapun secara detail Allah tak tahu katanya. Maknanya dia telah meletakkan sifat jahil pada Allah. Hati-hati. Maha suci zat Allah daripada sifat jahil dan yang seumpama jahil. Wajib kita i'tikad sungguh-sungguh Allah mengetahui segala-gala perkara. Masuklah masalah kita, masuklah ekonomi kita, masuklah perasaan kita, masuklah tanggungjawab kita. Segala-galanya telah ada pada pengetahuan Allah. Sebab itu mereka yang sebenar-benar telah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menyerahkan segala-galanya urusan mereka kepada Allah kerana keyakinan mereka yang sangat hebat terhadap pengetahuan Allah tadi. Dia tak risau tentang rezekinya kerana dia yakin Allah Ta'ala telah mengetahui apa yang dia perlukan di dalam kehidupan dia. Dia tidak syak sekali-kali dengan pengetahuan Allah. Apa yang kita dan anak bini kita perlukan besok pagi, segala-galanya telah ada dalam pengetahuan Allah. Sebab tu dia tak bimbang. Tak sama macam kita. Keyakinan kita tentang pengetahuan Allah tu ada, tapi tidak sehebat mereka. Kalau ditanya, adakah kamu yakin besok Allah Ta'ala telah mengetahui segala-galanya tentang urusan rezeki kita? Ya, Allah dah tahu. Tapi tahap keyakinan tadi tak serupa seperti orang-orang yang dah mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar tu. Sehingga tidak ada perasaan risau di dalam hati mereka terhadap rezeki. Dia tak risau. Dia tak risau. Subhanallah. Nak dapat hati macam tu yang payah tu. Nak dapat hati yang macam tu yang payah tu. Tak ada risau. Yakin sungguh. Bahkan selama ni Allah yang memberi makan minum kepada diri kita dan anak bini kita. Sebelum kita bernikah kahwin dengan isteri kita tu, sewaktu dia belum berkahwin, rezekinya juga yang dijamin oleh Allah. Adakah setelah kita berkahwin kita mengiktikadkan makan minum isteri kita selama ni kita yang tanggung bukan Allah? Ada tak yang iktikad begitu? Dah. Kita suami ni sebagai asbab sahaja. Ada pun hakikat yang memberi rezeki kepada isteri dan anak-anak kita itu adalah Allah. Yang bagi duit susu, yang bagi duit pampers, yang bagi duit yuran, yang bagi segala-galanya itu adalah Allah. Adakah Allah tak tahu kita ada bini? Adakah Allah tak tahu bini kita kuat makan? Adakah Allah tak tahu yang anak kita berapa ramai? Adakah Allah tak tahu apa yang diperlukan oleh anak-anak kita? Segala-galanya telah ada dalam pengetahuan Allah. Adakah Allah akan biarkan? Sedangkan dia bersifat dengan karim, maha mulia, maha mulia, maha pemurah. Nampak tak tu? Allah Ta'ala ni sifat dia maha pemurah. Dia tak berkira dengan mana-mana hamba dia. Dia bagi lebih daripada qadar yang kita perlukan. Dia bagi lebih daripada qadar yang sepatutnya. Dia bagi lebih. Dia tak peduli siapa pun. Dia kalau bagi, dia kalau nak bagi, ada kalanya dia bagi dalam keadaan berlebih-lebih.
Tu karim. Di antara maksud kemuliaan Allah Ta'ala. Jadi maksud kemuliaan Allah Ta'ala tu karim ni, kata ulama ada 7 maksud di sebalik karim tu. Kita selalu sebut ya karim, wahai Tuhan yang bersifat karim. Karim ni makna yang mulia. Masuk di bawah erti mulia tu ada 7 perkara. Di antaranya tadilah, Allah tidak menurunkan azab secara serta-merta setiap kali kita melakukan dosa, sedangkan Allah sangat kuasa memberi balasan pada ketika itu. Betul? Pada ketika kita bertutur benda haram, Allah Maha Kuasa membisukan kita. Betul tak? Tapi tidak dibisukan oleh Allah, malah Allah memberi peluang supaya bertaubat kepada Allah daripada dosa lidah yang kita buat. Sewaktu kita menadah telinga mendengar umpatan, Allah Maha Kuasa memekakkan telinga kita. Tapi Allah tidak berbuat demikian supaya nak memberi ruang dan peluang agar kita bertaubat kepada Allah daripada perbuatan suka mendengar dosa dan maksiat orang lain. Itu masuk di bawah erti karim, kemuliaan Allah. Di antaranya lagi, Allah memberi hambanya dengan tidak berkira siapa pun hamba dia, kafir tak kafir, tetap diberi nikmat oleh Allah. Satu kali seorang Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam pun kita ada cerita secara ringkas lah. Yang dengar dah tahulah, yang tak dengar boleh jadi baru dengar. Seorang Nabi ni, ada seorang kafir pada zaman dia, hidup selama 70 tahun, diberi nikmat oleh Allah, tak pernah lapar walau sekali selama 70 tahun dia hidup. Tiba-tiba Allah memberi ujian kepada si kafir tadi dengan kebuluran, lapar dia. Ada sekali Allah uji dia dengan kebuluran. Lalu kafir tadi digerakkan hatinya oleh Allah, pergi bertemu dengan Nabi tadi, meminta pertolongan, minta makan. Lalu apabila sampai kepada Nabi tadi, dia pun merayulah nakkan makanan. Lalu Nabi tadi meletakkan syarat, aku boleh memberi kamu makan dengan syarat kamu memeluk agama Islam. Makna niatnya baiklah, nak berdakwah, betul? Lalu Nabi tadi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala kata, dia telah hidup selama 70 tahun di dalam keadaan dia tidak beriman dengan aku. Setiap hari dia diberi makan oleh Allah. Tiba-tiba kamu pula nak meletakkan syarat kepada dia untuk memberi sekali makan supaya masuk agama Islam terlebih dahulu. Baru kamu nak memberi makan. Lipas pun datang mengaji. Mana dia lipas tadi? Ni. Gih. Mana tahu kok malaikat, mana kita tahu? Ke jin ke mana kita tahu? Jin boleh menyerupai haiwan. Jin boleh menyerupai haiwan. Lipas pun mengaji. Kalau kita tak nak mengaji, malu dengan lipas. Sungguh tak? Lipas pun datang majlis ilmu. Kalau kita tak nak mengaji, tak nak duduk dalam majlis ilmu, malu dengan lipas. Itu sebenarnya sindiran daripada Allah. Nampak tak tu? Allah tak jadikan sesuatu tu sia-sia, melainkan ada dia punya faedah dan hikmah yang tidak kita ketahui. Ni, adakah Allah baru tahu lipas ni datang? Tak. Dia datang dengan kehendak Allah Ta'ala. Betul ke tidak? Betul. Tu ngaji tauhid tu nak mengajak kita supaya apa saja yang kita tauhid tu nak mengajak kita supaya apa saja yang kita tauhid tu nak mengajak kita supaya apa saja yang kita tauhid tu nak mengajak kita supaya apa saja yang kita
sedia kala lagi, sesekali tidak mungkir dengan apa yang dia kehendak. Tengok lipas tadi jalan kok mana setiap perjalanan langkah kaki dia tu diatur oleh Allah tu. Bukan saja-saja tu tuan-tuan. Bukan saja. Dia mentadbir sekalian alam. Bukan dia mentadbir manusia saja, faham? Mentadbir sekalian, yang bernyawa, yang tak bernyawa, binatang, tumbuhan, unggas. Subhanallah. Tu setiap makhluk Allah tu, unggas-unggas tu, siapa yang bagi makan pada mereka tu kalau bukan Allah yang memberi rezeki? Subhanallah. Tu dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimil ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Tuhan yang amat mengetahui, yakni Allah Ta'ala yang sangat-sangat maha sempurna pengetahuannya. Allah Ta'ala maha mengetahui akan segala perkara yang gaib. Yang gaib pada kita, bukan gaib pada Allah. Tidak ada istilah gaib di sisi Allah, gaib di sisi kita. Faham tak? Contohnya malaikat itu gaib pada kita tapi tidak pada Allah. Syaitan, jin, iblis gaib pada kita tapi tidak pada Allah. Begitu. Jangan yang kita sangkakan di sisi Allah pun gaib. Allah pun tak boleh melihat malaikat seperti mana kita. Bukan. Itu gaib pada kita, bukan gaib pada Allah. Daripada ilmunya, tidak terlindung daripada ilmunya Allah sekecil-kecil barang yang sebesar zarrah pun yang ada di langit, dan demikian juga tidak terlindung segala perkara yang ada di bumi. Tak ada. Sehalus mana pun, sekecil apa pun, contohnya dalam hati kita ada perasaan takabur, diketahui oleh Allah. Sekarang ni contoh dalam hati kita ada prasangka yang tak baik sesama kita, diketahui oleh Allah. Dan nanti akan ditunjukkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Setiap apa yang diketahui oleh Allah pasti diberi balasan oleh Allah. Dari apa sahaja yang diketahui oleh Allah daripada kita, akan ada balasannya nanti. Sekecil apa pun, kita tak boleh menyembunyikan perasaan yang tak elok dalam hati kita. Berlakonlah macam mana pun, berlakonlah macam mana pun, tetap tidak terlindung dari pengetahuan Allah. Jaga baik-baik. Dalam hati kita, contoh bila jumpa dengan mak bapak kita, ada perasaan meluat dalam hati kita. Allah tahu yang kita ni anak derhaka, walaupun kita menipu ibu bapa kita dengan manis muka kita. Walaupun kita menipu ibu bapa kita dengan manis muka kita, dengan lemah lembut perkataan kita, tetap tak boleh kita sorokkan perasaan yang tidak baik terhadap ibu bapa. Allah tahu kita bukan anak yang baik. Allah tahu yang sifat-sifat anak derhaka tu ada pada hati kita. Di antara sifat-sifat anak derhaka ni, dalam hatinya ada perasaan menyampah, meluat dengan ibu bapa dia. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita kena pastikan hati kita ni bersih daripada segala sifat-sifat yang tidak diredai oleh Allah. Kena cepat-cepat buang, kena cepat-cepat kikis, kena cepat-cepat ubatkan. Jangan dibiarkan hati kita begitu, sebab Allah mengetahui. Walaupun kita kaki mengaji, kaki kuliah, kaki mengajar,
kaki qiyamul lail, kaki baca Quran, kaki bersedekah, kaki berwakaf, kaki haji, kaki umrah. Allah tahu barang yang tak elok ada dalam hati kita dan kita bawa ke mana-mana. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu golongan arif billah, ahlillah tu takut dengan Allah. Takut sangat-sangat sehingga benda-benda sekecil apa pun dia tak berani nak simpan dalam hatinya kalau benda tak baik. Takut dia. Kalau ada dia berasa serba salah dan berdosa dengan Allah. Tak sama macam kita. Kita biarkan, kita rela, kita redha, kita seronok, kita tak rasa berdosa, kita tak rasa bersalah pun. Sedangkan dalam hati kita bukan sebesar kuman, bahkan takabur yang besar, riak yang besar, ujub yang besar, sangka jahat yang besar, bukan sebesar kuman dah. Semuanya besar-besar dalam hati kita. Tapi sikit pun tak ada rasa takut dengan Allah Ta'ala. Itulah kita. Itulah saya. Kawan-kawan saya tak tahulah. Kawan-kawan saya tak tahu. Kalian saya tak tahulah. Jadi tak ada pun suatu benda yang boleh kita sembunyikan daripada pengetahuan Allah. Niat kita ikhlas ataupun tidak, dalam hati kita sewaktu beribadat ada perasaan ujub, contohnya kagum dengan diri, merasakan dirinya hebat boleh beribadat, merasakan dirinya hebat boleh taat kepada Allah, merasa dirinya hebat boleh meninggalkan maksiat yang besar-besar. Allah tahu dalam hati kita tak ada pun perasaan bergantung dengan Allah. Allah tahu dalam hati kita tak ada perasaan berapa nak bergantung dengan Allah, kecuali waktu kita susah. Kecuali waktu kita susah baru kita menzohirkan, mewujudkan sifat bergantung dalam hati terhadap Allah, memerlukan Allah sangat-sangat dalam hati kita. Berbeza sewaktu kita duduk dalam nikmat kesenang, hati kita mula macam dah longgar hubungannya dengan Allah, tak berapa nak berhajat sangat dah seperti waktu kita susah dulu-dulu. Hati kita tak berapa nak berkehendak berhajat bergantung dah dengan Allah seperti kita sakit dulu, sewaktu kita ada masalah kewangan dulu. Betul tak? Perasan tak benda-benda ni dalam hati kita? Tak sepatutnya orang yang betul-betul mengenal Allah, hatinya sentiasa bergantung dengan Allah dalam apa jua keadaan sekalipun. Sihat, sakit, senang, susah, begitulah pergantungan hatinya. Tak merosot pun. Harapannya kepada Allah tu tak merosot pun walaupun dia duduk dalam kesenangan. Kita jauh beza langit bumi. Ini yang kita perasan kita dah baik kononnya, padahal hati kita tak ada lagi sifat-sifat yang terpuji tu, tak ada lagi pun. Tu kata kita ni banyak ujub, kita ni banyak perasaan baik, perasaan soleh, perasaan hati dah baik. Hati yang baik dia memiliki sifat tadi tu. Itu hati yang baik. Susah senang begitulah pergantungannya terhadap Allah. Tidak ada sedikit pun pegangan dan kepercayaan dalam hati terhadap dirinya sendiri yang boleh memberi sesuatu, membuat sesuatu, berupaya. Tak ada. Dalam hatinya tak ada pun pegangan dan kepercayaan yang bahawa dirinya ada keupayaan untuk sesuatu, melainkan Allah. Dalam hati kita macam mana? Itu yang kadang-kadang kita jadi ujub, jadi takabur, sebab kita merasakan diri kita ada bahagian, keakuan tu ada dalam diri kita. Sebab tu kita mudah menghina, mencela orang lain. Sebab kita rasa kita jadi baik ni sebab usaha kita, sebab ilmu kita, sebab kesungguhan kita. Sebab tu kita memperlekehkan orang lain, menghina orang lain. Tu tadi sifat keakuan. Orang yang aribillah, yang mengenal Allah tu, ahlillah, aribillah tu, tak ada sifat-sifat macam tu, tak ada dalam hati dia orang. Hatinya bersih. Hatinya takut dengan Allah. Hatinya takut dengan Allah, malu sungguh-sungguh dengan Allah, bukan malu buat-buat, malu sungguh-sungguh dengan Allah. Kita ni dah kita ni tak ada. Tapi bukan bererti kita tidak ada peluang untuk menjadi sedemikian. Ni sedang berjalan lah ni sedang berusaha lah ni di antara caranya berusaha selain daripada berdoa supaya Allah menjadikan kita orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Kita kena berusaha belajar, kena mengetahui, faham tak? Bukan tiba-tiba nak jadi begitu tanpa menuntut ilmu, tak boleh. Kena menuntut ilmu.
kena menuntut ilmu. Ni di antara pengetahuan Allah. Allah tahu hari ni ada orang hasad dengan kita, hari ni ada orang dengki dengan kita. Allah tahu ada kawan-kawan yang cakap tak elok tentang diri kita di belakang kita. Allah tahu yang ada murid-murid berjahat sangka dengan kita. Allah tahu. Allah tahu yang di kalangan murid-murid kita tu ada perasaan yang tak senang dengan diri kita. Allah tahu. Nampak tak? Walaupun zahir mereka tu menunjukkan wajah yang manis dengan tutup guru dia, Allah tahu hatinya bagaimana dengan guru tadi tu. Allah tahu contohnya dia seorang murid yang senantiasa mencari-cari kelemahan guru dia. Tu kalau nak halusi lagi adab-adab menuntut ilmu, adab dengan guru macam tu. Jangan sekali-kali ada perasaan cuba-cuba nak mengetahui rahsia keaiban guru dan ahli keluarga guru tadi. Itu yang menjadikan sebab Allah tidak memberi keberkahan ilmu pada kalian, meskipun kalian pandai belajar dan faham belajar. Kalian takkan dapat berkah ilmu tadi kerana contohnya kalian jahat adab dengan guru. Nampak tu, bukan nak kena jaga adab zahir je, batin pun kena sentiasa bersangka baik dengan guru kita. Bahkan berdoa, ya Allah, kau tutuplah mataku, tutuplah telingaku, tutuplah ilmu pengetahuan aku daripada mengetahui sebarang kedosaan dan keaiban guru-guru aku, ya Allah. Tu di antara doa yang kita mesti baca kalau kita belajar. Ya Allah, kau tutuplah telinga aku daripada mendengar berita yang tak baik tentang guru. Kau tutup mata aku daripada melihat kelemahan dan kekurangan dia. Kau tutuplah pengetahuan aku daripada mengetahui kekurangan dan kelemahan dia. Kenapa tu? Dengan sebab mata kita melihat kekurangannya, dengan sebab telinga kita mendengar cerita tentang kelemahannya atau anak isterinya, ataupun pengetahuan kita mengetahui, di situ nanti akan turun maknanya perasaan memuliakan guru dalam kalau dulu kita pandang mulia dia, hormat dia, takzim dia, tapi setelah kita mengetahui keaiban dia, dah mula maknanya pandangan kita tak seperti dulu dah. Tak seperti dulu dah. Tu ada kala murid diuji oleh Allah. Tu minta jauh. Tak ramai yang berjaya bila hadapi benda tu. Tak ramai yang berjaya bila jumpa benda-benda macam tu. Satu masa dia akan melarikan diri. Tadi dia akan melarikan diri. Nampak tak? Padahal dosa dan maksiat guru tu tak ada kena-mengena dengan murid pun. Tapi ada kadang-kadang murid yang suka mencari kesalahan. Dia suka cari apa aib guru dia, apa aib dalam rumah tangga guru dia. Na'udzubillah min zalik. Itu murid yang tidak beradab sebenarnya. Walaupun perbuatan yang sedemikian tidak diketahui oleh sang guru, tetap diketahui oleh Allah. Hati-hatilah. Bukan pada saya tak kisah. Nak korek lah, ikutlah. Guru-guru yang betul-betul tu, yang betul-betul guru tu. Ini kita berlakon-lakon je. Kita berlakon-lakon je. Kita kawan saja, lepak kawan mancing. Dah duduk depan ni, pakailah serban sikit, barulah nampak macam majlis ilmu. Nampak macam ada guru lah. Kalau tak kan nampak sama aja, siapa yang mengajar, ibaratnya begitu. Jadi pakai lain sikit lah. Barulah nampak macam ada guru. Tak kena tangkap dengan Jabatan Agama Islam. Nanti dia kata ini pahaman apa ni, yang mengajar sama, tak ada beza pun. Jemput minuman, bismillah. Mata ni ilmu Allah lah. Mana nak kena faham sampai ke situ. Jangan kita faham ilmu Allah tu hanya mengetahui tentang diri kita je. Segala-galanya faham tak segala-galanya? Daripada sebesar-besar makhluk sampai seseni-seni makhluk tu, yang dipanggil jauhar fardi tu,
diketahui oleh Allah dalam ilmu Allah. Kita kata kalau dalam air ada apa? Molekul air. Ada berapa banyak jumlah molekul air dalam air lautan tu? Air laut tu dalam dunia ni lah. Ada berapa jumlah bilangan molekul air di dalam lautan tu? Semuanya di dalam pengetahuan Allah secara terperinci satu persatu. Sebab apa? Kerana dia yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Subhanallah. Maha suci Allah, maha hebatnya Allah. Maha hebatnya Allah Ta'ala. Ni hati kita degup-degap ni. Hari ni berapa kali mata kita berkelip, berapa kali, semua dalam ilmu Allah. Subhanallah. Ada niat yang tak baik dalam hati kita, Allah tahu. Sebab tu orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar, dia takut. Dia jaga hatinya betul-betul. Takut kalau Allah tahu. Takut kalau Allah tahu ada benda tak elok dalam hati ni, dia takut sangat-sangat. Sebab tu kalau hinggap penyakit tu, cepat-cepat dibuang serta merta. Kalau hinggap juga penyakit tu dalam hati, serta merta dibuang. Dia tak tunggu kita buat perkasam, kita buat jeruk dulu, bertahun kita simpan. Makin lama makin piau. Kita simpan dengki kita bertahun-tahun. Sangka buruk kita bertahun-tahun. Berbeza dengan orang yang mengenal Allah. Kalau andai kata terjatuh sifat yang tak elok dalam hati, waktu tu juga dia bertaubat kepada Allah. Sebab dia takut sangat-sangat. Dia takut saat hinggapnya penyakit tu dalam hatinya, ajalnya pun sampai. Dia takut dalam keadaan mati membawa penyakit hati. Dahsyat dia orang. Hebat. Itulah ahlillah, wali-waliullah tu, gitulah dia. Kita tak macam tu. Ni kita cerita mereka tu. Sebab mereka itu orang yang dipanggil orang yang makrifah kepada Allah, yang kenal Allah sungguh-sungguh. Orang kenal Allah ni dia tak sombong. Dia tak sombong. Dia makin takut dengan Allah. Dia makin takut dengan Allah, dia makin baik dengan makhluk Allah Ta'ala. Tengoklah contoh dia tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala orang yang mengenal Allah Ta'ala. Tengok akhlak ni, tengok adab ni. Nabi tak kutuk orang baru nak beribadat. Betul? Nabi tak kutuk orang yang beribadat nakkan pahala. Nabi tak kutuk. Sebab dia sebenar-benar orang yang mengenal Allah. Kita palsu. Kita palsu, sebab tu kita suka kutuk orang. Kita dengar orang belajar nakkan pahala, kita kutuk. Kita dengar orang tu beribadat nak syurga, kita kutuk. Orang mengenal Allah takkan kutuk orang. Dalam hatinya ada benda baik, tak ada benda tak baik dalam hati dia. Nampak tak? Tu tu nak ngaji jangan lompat kelas. Nanti jadi rosak, tak sampai maksud, tertipu dengan syaitan, syok sendiri, konon-konon macam akulah mengenal Tuhan. Orang kenal Tuhan hatinya baik, dia tak ada sifat sangka jahat dengan orang lain. Dia sentiasa bersangka jahat pada diri dia sendiri. Itu orang mengenal Allah. Sebab tu dia tak peduli orang kutuk dia, orang maki dia, orang cela dia, orang hina dia, orang komplain dia, orang kata dia bodoh. Dia tak peduli. Sebab memang dia terima itulah hakikat diri dia. Yang kata baik, elok, sempurna ni Allah. Mereka bila dikutuk, difitnah, dia begini dan begitu, mereka tak ada rasa apa pun. Kerana sifat-sifat tu memang sifat yang layak dengan diri mereka. Sebab mereka mengenal hakikatnya siapa dia dan siapa Allah. Kita ni cuba nak meletak sifat-sifat Tuhan tu pada diri kita. Sebab tu bila orang kata kita tak betul, kita marah. Bila orang kata kita sesat, kita marah. Bila orang kata komplain kita, condemn kata jahat, kita marah. Betul? Padahal itulah sifat kita. Betul tak? Ulama' buat perumpamaan macam ni. Kita pinjam kereta bos kita. Kita pinjam kereta bos kita. Kereta yang mahal, yang mewah, yang megah lah. Kita bawa balik kampung.
ataupun bawa pinjam sekejap, tiba-tiba kita jumpa kawan kita. Jumpa kawan kita. Dia kata, bagusnya lah, lawanya kereta kau ni, cantiknya, mahalnya. Hati kita teringat pada siapa? Kan senang nak sampai martabat tu tak apa, kita mengaji secara orang ramai-ramai sudah. Mengaji niat elok-elok, mudah-mudahan Allah bimbing kita. Doa sungguh-sungguh kerana Allah tak mungkir janji. Allah tak mungkir janji. Kena doa, ya Allah jadikan aku yang orang yang mengenal Engkau dengan sebenar-benar pengenalan. Jadikan kami, ya Allah, yang mengaji, yang belajar ni, ya Allah jadikan kami ni orang yang sebenar-benar mengenal Engkau, ya Allah. Amin ya Rab. Sabar je lah. Sabarlah, Allah tak mungkir janji. Pasti akan ditunaikan oleh Allah. Pasti. Kata ulama, dalam penantian doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dikira ibadat juga. Hari ni kita doa, minggu depan baru dapat. Maknanya selama 7 hari tadi dia mendapat pahala menunggu apa yang diberi oleh Allah tadi. Maknanya tidak sia-sia penantian tadi tu. Meskipun hari ni doa, hari ni tak dapat, tidak sia-sia penantian tu, kerana penantian tu juga kata ulama sebahagian daripada ibadat dia. Dapat pahala juga. Wajib kita yakin setiap doa kita tidak akan disia-siakan oleh Allah. Wajib yakin, itu adab dalam berdoa. Di antara sebab doa-doa kita tidak dikabul oleh Allah kerana kita terlebih dahulu berjahat sangka dengan Allah, iaitu dengan makna kita tidak meyakini yang doa kita itu akan ditunaikan oleh Allah. Kita ragu-ragu. Boleh jadi apa yang aku minta ni Tuhan tak bagi. Maknanya tak dapat dah. Tak dapat dah tu. Sebab dia orang yang tidak beradab dalam berdoa. Dia tidak ada adab dalam berdoa. Dia berjahat sangka pada Tuhan yang dia minta tadi tu. Wajib bersangka baik dengan Allah. Itu adab berdoa. Allah tahu dalam hati kita. Allah tahu tu. Dalam hati kita ada sangkaan jahat terhadap Allah. Ni kita duk mengeluh. Tak dapat. Rupa memang patut pun tak dapat kerana kita yang bersangka jahat dengan Allah. Kita yang bersangka jahat dengan Allah. Baik. Tu. Jadi sebesar zarah mana perasaan kita semua dalam ilmu perasaan kita rasa bosan, rasa letih, rasa penat, semua dalam ilmu Allah. Sebab tu Allah balas segala penat lelah kalian. Allah balas setiap pengorbanan perasaan kalian. Allah tahu betapa peritnya, pedihnya, susahnya hamba tadi tu dalam nak berperang, berlawan dengan nafsunya yang nak mengajak buat benda sia-sia tadi tu. Dia lawan, dia perang, melibatkan perasaan, betul tak? Allah nilai, Allah kira perasaan-perasaan tu. Perasaan-perasaan yang dikorbankan untuk mentaati perintah Allah tadi, Allah beri pahala, Allah beri kebajikan. Jadi tidak ada istilah sia-sia kalau hambanya benar-benar ikhlas beribadat kepada Allah. Apa sahaja yang dikorbankan pasti ada balasan yang baik daripada Allah. Perasaan kita pun Allah akan bayar. Allah tak akan sia-siakan perasaan sedih dan sebagainya. Kadang-kadang isteri sanggup mengalami kesedihan kerana nak mentaati suami. Betul?
Dia ada keinginan dia. Dia manusia, betul? Dia ada keinginan diri dia. Tapi kerana mentaati perintah Allah supaya mendahulukan suami tadi, dia mengenepikan keinginan dia. Dia menyembunyikan keinginan dia. Sebab nak mentaati suami. Allah bayar pengorbanan dia. Allah bayar Allah bayar dengan syurga. Makna Allah balas dengan apa yang lebih berharga yang dia tak dapat di dunia dulu tu. Subhanallah, Maha Pengasih Penyayang Pemurah Allah Ta'ala. Jangan kata Allah tak tahu. Allah tahu. Sebab tu jangan risau, jangan bimbang. Segala apa yang kalian korbankan untuk taat kepada Allah, Allah akan bayar dengan bayaran yang tak habis. Kita nak makan sampai bila-bila. Itu kemurahan Allah tu. Karim. Dan tidak ada yang lebih kecil daripada zarah itu, dan tidak ada yang lebih besar daripadanya, melainkan iaitu ada nyata tersebut di dalam Lauh Mahfuz. Yang demikian nyatalah kepada manusia bahawa Tuhan mengetahui tiap-tiap sesuatu, sama ada perkara itu terang atau tersembunyi, sehingga barang yang ada di dalam hati dan angan-angan manusia itu pun Tuhan mengetahui. Tapi niat kita pun Allah tahu. Niat kita nak buat baik Allah tak tahu. Tapi jaga baik-baik. Tu niat yang baik tidak menghalalkan cara. Niat yang baik tidak menghalalkan cara. Jumpa anak dara jalan seorang diri, kita pun bimbing tangan dia. Niat kita nak jaga keselamatan dia. Baik tak niat dia? Dah cara tu tak boleh. Walaupun niatnya baik, tapi tak menghalalkan cara tu. Faham? Sebab tu mengaji biar sempurna. Jangan mengaji sekat jalan. Jangan mengaji cekuk-cekuk cekuk-cekuk ih. Nanti orang faham kok kanan, kita faham kok kiri. Baru ni tu yang mengajar tu siapa tu apa nama tak? Dia kata niat kita baik, Allah terima semua. Batulah petang baru ni yang kau tengok aku pimpin tangan budak-budak kat pekan tu, semua aku bimbing tu sebab niat aku baik nak jaga keselamatan diorang. Sekarang ni perompak ramai, peragut ramai. Jadi niat aku bukan nak buat benda tak elok, niat aku elok. Tak boleh. Niat tidak menghalalkan cara. Bini kawan kita di outstation, bini dia tinggal seorang kat rumah, kita pergi temankan. Niat kita takut berlaku apa-apa bahaya. Elok tak niat dia tu? Murni tak? Sesuci murni niat. Yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syariat kita abaikan, kita buang. Jangan sesat. Nanti kafir, nanti jangan main-main. Mengaji betul-betul. Ngaji seperti orang awam lah. Ngaji fardu ain dulu, merangkak-rangkak, menerap, merangkak, mengesot. Ngaji fardu ain, tauhidnya, fiqahnya, tasawufnya. Jangan nak melompat cepat naik tingkatan 6. Jangan. Nafsu ni gelojoh. Nafsu ni memang nak mengenal Allah tu benda baik. Tapi kalau gelojoh tak sabar, bahaya. Dia akan jadi musibah, dia akan jadi fitnah pula dah atas diri kita. Jadi jangan nak cepat jadi arif billah, nak mengenal Allah, konon-konon nak jadi ahli hakikat. Doa tak mengaji, Iqra' pun tak mengaji, Fatihah tunggang langgang, mandi wajib pun tak tahu, air mustakmal, air mutanajis pun tak tahu. Mana boleh?
Ngaji doa ini dulu. Walaupun kita berubah waktu tu umur kita 60 tahun, wajib ngaji fardu ain walaupun waktu kita berubah tu umur kita 60 tahun. Bukan waktu kita berubah nak hijrah tu umur kita 60 tahun terus pergi hakikat je. Jangan. Nanti disesatkan. Nanti disesatkan. Hati-hatilah kawan-kawan sahabat, hati-hatilah. Moga Allah pelihara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebab tipu daya dalam ibadat tu terlalu banyak, terlalu halus, terlalu seni. Bukan semua orang boleh melihat tipu daya tu. Bukan semua orang yang nampak tipu daya tu. Melainkan orang-orang tertentu je yang dikurniakan ilmu yang halus oleh Allah, dia akan nampak tipu daya tu. Macam kita orang awam ni, kita tak nampak. Itu yang kita syok sendiri tu. Tu yang kita tak naklah belajar ni, pekah-pekah ni, ini semua kulit ni. Kita belajar direct hakikat ni. Terus sampai kepada Allah. Wah. Sampailah. Sampai mana? Sampai kepada kemurkaan Allah tu nanti kan. Jadi terang atau tersembunyi sehingga barang yang di dalam hati. Sebab tu jangan sangka-sangka jahat orang. Jangan sangka jahat dengan orang. Jangan tak guna kita solat tapi dalam hati suka bersangka jahat dengan orang. Allah tahu dalam hati kita ada sangkaan yang bukan-bukan pada orang. Sangka jahat dengan niat jahat. Bukan sangka jahat dengan niat nak waspada, tu lain. Sangka jahat sebab nak waspada tu lah lain. Ni sangka jahat memang niat jahat. Waspada lah. Dan angan-angan kita apa yang kita angan-angankan? Angan-angan nak dapat kekayaan, angan-angan nak dapat kemewahan, angan-angan nak jadi jutawan. Allah tahu tak? Allah tahu yang angan-angan kita penuh dengan angan-angan keduniaan. Tiba-tiba ada orang yang berangan-angan mudah-mudahan jadi orang soleh, mudah-mudahan jadi orang solehah. Angan-angan supaya memiliki hati seperti hati-hati orang yang menjadi kekasih Allah. Dia angan-angan dia macam tu. Dia tak macam yang tadi tu. Yang tadi tu dia berangan-angan dengan benda-benda mulia dunia. Nak jadi orang kaya, nak jadi orang mewah, nak jadi jutawan, nak jadi orang begini dan begitu. Yang seorang lagi angan-angan dia apa? Nak memiliki sifat-sifat yang mulia di sisi Allah. Dia angan-angan harap-harap kalau aku dapat jadi orang pemaaf, kalau aku dapat jadi orang suka sangka baik, kalau aku dapat jadi orang yang tawaduk, alangkah seronoknya. Allah tahu ada angan-angan yang mulia dalam hati dia. Ada keinginan yang mulia dalam hati dia. Insya-Allah dia akan didorong oleh Allah ke situ. Kita ni tak ada angan-angan tu. Kita ni angan-angan tentang kemewahan dunia. Sebab tu Allah lorong kita ke sini. Sebab Allah tahu tu yang kita nak. Hati kita tak nak dengan akhirat tadi. Faham tak? Jadi kalau kita nak didorong oleh Allah ke situ, kita terlebih dahulu kena wujudkan keinginan dan harap untuk memiliki yang mulia-mulia sisi Allah tadi. Barulah insya-Allah apabila Allah tahu dalam hati kita ada keinginan tentang benda-benda mulia, insya-Allah akan ditolong, dibantu, didorong oleh Allah. Allah akan jadikan asbab-asbab dia yang kita tak terfikir pun. Ya Allah tengok dalam hati kita tak ada pun keinginan yang bangsa akhirat, tak ada pun, penuh dengan keinginan dunia je. Nak kaya, nak mewah, nak hebat, nak viral, nak orang kenal, nak orang sanjung, nak orang hormat, nak ramai pengikut, nak. Allah tahu ke situ je. Dan angan-angan manusia itu pun Tuhan tahu. Tuhan tahu yang abang-abang ni ada angan-angan nak kahwin lebih daripada satu contohnya. Sungguh lah. Yang ada lah. Yang tak ada lah. Yang ada Jangan diam ni, jangan mengaku. Jangan diam. Wa kafa billahi alima. Cukuplah Tuhan yang tahu. Dalam hati ada angan-angan, tapi tak berapa nak berani lagi.
Contoh nak segarkan mata Dan segala turun naik nafas kita Tuhan mengetahui. Tu. Turun naik nafas kita Allah tak? Bila Tuhan tahu tu? Sedia kala lagi, bukan baru tahu. Bukan Tuhan baru tahu yang hari ni kita sesak nafas semput, bukan. Sedia kala lagi Allah dah tahu. Dah tahu dah. Segala-gala perbuatan kita, gerak-geri kita, mata kita ni, mana mata kita ni melirik? Mata kita ni berhenti kat mana? Tuhan tak? Besok Allah akan bangkitkan balik. Allah kan mata kita jahat betul. Jeng. Mata kita ni mana dia berhenti tu? Diketahui oleh Allah. Itu nama mata khianat. Mata yang curi-curi pandang benda haram. Tetap tak boleh terlepas daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Punya hebatnya lah ilmu Allah ni. Lirikan mata kita. Hari ni mata kita pandang berapa banyak objek, berapa banyak sudut yang dipandang, dilihat oleh mata kita. Tak terlepas daripada pengetahuan Allah. Tahu semua. Pandang situ, pandang situ. Pandang situ. Sebab tu orang-orang tu takut dia jaga mata dia baik-baik. Sebab dia takut tadi, sebab mengenal Allah tu. Kata Imam Ghazali, makin dalam pengetahuannya terhadap Allah, makin tinggilah takutnya kepada Allah. Tu. Makin hebat kefahaman pengertiannya tentang Allah, makin hebatlah takutnya terhadap Allah Ta'ala. Jadi sifat takwa dalam hati hamba tadi bergantung sedalam mana, setinggi mana, sekuat mana, sehebat mana pengenalannya terhadap Allah. Itu yang mempengaruhi perasaan takut dan malu dan gerunnya terhadap Allah tadi. Maknanya kita ni yang mata kita masih seronok melihat benda haram ni, curi-curi pandang benda haram ni, maknanya kita tahulah dalam hati kita tidak ada pun makna pengenalan terhadap Allah tu tak ada lagi. Tak ada lagi. Yang demikian bangkitlah perasaan manusia takut. Nampak tak tu? Mana faedah daripada itu tadi? Faedah daripada pengetahuan dan keyakinannya yang betul terhadap ilmu pengetahuan Allah tadilah yang menjadikan dia takut, gerun terhadap Allah dan gentar daripada melakukan kesalahan. Itu yang menjadikan dia takut. Padahal tak ada orang tengok pun. Dia duduk dalam bilik sorang-sorang, tak berani nak tengok benda haram. Tak ada orang tahu pun. Tak ada orang tahu pun. Tapi itu tadi tu, pengenalan hatinya terhadap Allah Ta'ala tu, dia senantiasa muraqabah dengan Allah. Makna hatinya yakin, dia senantiasa duduk tak boleh berpisah dengan pengetahuan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah. Dia tak terpisah pun. Tu maksud dekat dengan Allah tu, dekat dengan ilmu Allah, tak terpisah. Walau sesaat pun dia tak terpisah daripada ilmu Allah. Itu yang menyebabkan dia sentiasa terjaga daripada melakukan maksiat. Sentiasa terjaga daripada melakukan buat maksiat zahir dan batin. Sebab dia sentiasa menyedari, diperhatikan, diketahui, dilihat, didengar oleh Allah. Itu sebab tu dia jadi baik sungguh. Bukan zahirnya, batinnya pun baik. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah kurniakanlah kita jadi orang macam tu. Amin ya Allah. Biarlah berangan pun tak apalah. Yang pasti berangan-angan kita tu tentang benda yang baik, daripada kita berangan benda-benda yang tak baik, daripada kita berangan-angan benda yang tidak ada kemuliaan sisi Allah, baiklah kita berangan-angan nak jadi macam orang-orang tu, memiliki hati yang takut kepada Allah tu. Mudah-mudahan Okey, sikit lagi.
Ini rahsia dia, ini rahsia dia. Ini rahsia dia. Kalau kita timbul soalan, kenapa golongan para nabi, rasul, wali-waliullah sampai macam tu sekali? Sampai macam tu sekali. Kadang-kadang yang tak berani nak keluar, takut terpandang maksiat. Kenapa sampai macam tu sekali? Ni ya jawapan dia. Inilah jawapan dia. Di antara jawapannya, sebab keimanan dia terhadap apa yang dia dah tahu dan yakin tentang Allah, itulah yang menjadikan dia begitu. Bukan buat-buat. Bukan buat-buat. Tu baru betul hakikat mengenal Allah. Macam kita ni dah, ini baru syariatnya. Maknanya mengenal Allah yang dimaksudkan tahu sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus pada Allah, dan i'tikad sungguh-sungguh dalam hati. Itu basicnya. Bukan situ. Situ tak sampai lagi. Situ tak sampai lagi. Tak payah kita nak tersengih-sengih lah. Tak ada lagi. Ini kita baru teori baru. Amalinya tak ada lagi. Amalannya tak ada lagi. Tapi kalau buat peksa tauhid, kita boleh jawab 100%. Sebab kita ngerti ta'alluq ini, ta'alluq itu, ilmu Allah hurai lengkap. Saya kata tolong huraikan tentang sifat ilmu Allah 50 patah perkataan. Tiba-tiba kalian karang 2000 patah perkataan. Saya tak tahu nak bagi markah macam mana. Punya fahamnya tapi amalan dia, contohlah amalan kita tak ada lagi. Tapi kepahaman tu barangkali dah ada. Keyakinan tu adalah. Kalau tak yakin kafir, na'udzubillah. Tapi amalan tu tak ada lagi. Tapi harap-haraplah, mudah-mudahan amin ya rabbal amin ya Allah. Tak mustahil, siapa pun tak mustahil nak menjadi kekasih Allah tu, tidak mustahil. Yang mustahil jadi nabi, jadi rasul. Dan bagaimana juga keadaannya apabila manusia sampai ke darjat ini. Bila seorang hamba tu sampai ke darjat ini, barulah dinamakan sebenar-benar mengenal Allah. Barulah dikatakan hakikat orang yang mengenal Allah dan mengetahui serta percaya ilmu Tuhan. Hebat itulah ahlillah tu, arif billah tu, orang yang mengenal Allah tu. Ahlillah tu, wali-waliullah tu, beginilah dia. Kefahaman pengenalannya terhadap Allah tu yang menjadikan mereka begitu sangat-sangat malu dengan Allah. Malu sungguh-sungguh. Duduk sorang-sorang, duduk dalam hutan, duduk dalam gua, tak berani buat maksiat, padahal tak ada mata pun yang memandang dia. Kita tengah-tengah orang kita buat maksiat. Kita tengah-tengah orang kita buat maksiat. Sebab kita tak ada takut dengan Allah, tak ada malu dengan Allah lah. Tengah-tengah orang kita buat maksiat, mereka duduk sorang-sorang, tak berani. Tak ada orang nampak, tak ada orang tahu pun. Boleh sangat dia nak buat, tapi tak berani sebab takut gerun kepada Allah Ta'ala. Jadi orang baik tak dia? Jadi orang baik lah. Orang yang mengenal Allah sungguh-sungguh ni jadi baik. Lidahnya tak berani cakap benda maksiat sebab dia takut. Dia tahu, dia yakin apa yang dituturkan oleh lidahnya nanti diketahui oleh Allah dan akan dihisap oleh Allah. Lepas tu dia jaga perkataan dia. Dia tak kutuk-kutuk orang. Dia tidak melemahkan semangat orang-orang yang baru nak dekat dengan Allah supaya tiru macam dia hakikat. Kawan baru belajar Iqra' 1, kawan dia tarbiah dia, jomlah kita belajar Iqra'. Kita mengaji Iqra', setiap huruf yang kita baca dapat pahala. Dia daripada tak nak belajar, dengar tentang pahala sekali sebut huruf Quran, Allah balas dengan bagian-bagian. Dia kata aku nak mengaji lah. Tiba-tiba di kedai kopi bertemu dengan seorang ahli hakikat. Bertemu dengan seorang ahli hakikat. Bertemu dengan seorang ahli hakikat.
sungguh-sungguh, nanti dapat pahala kebajikan. Makna itu baru kata dia faham. Itu baru menunjukkan dia seorang yang memahami selok belok ibadat. Kalau yang tadi itu tiba-tiba budak darjah 1 suruh melompat universiti, itu orang yang tak ada, maknanya dia salah faham. Dia salah faham. Kalau contoh dia faham pun dia sombong. Dia sombong. Janganlah, jangan. Bawa bersabar. Bawa bersabar. Kena hargai, kena raikan orang-orang kawan-kawan kita yang baru nak dekat. Kita tak tahu dia berjuang berperang dah puluh tahun nak belajar. Berperang nak beribadat puluh tahun dah. Berlawan dengan nafsunya yang tak nak, dengan dunia yang melekakan dia, dengan setan yang membisikkan dia. Tiba-tiba hari itu diberi pertolongan oleh Allah. Setelah dia berhempah pula berpuluh tahun, belah tahun, baru dapat peluang nak dekat dengan ilmu. Tiba-tiba kita bantai dia. Kata bangang ni, belajar agama nakkan syurga. Tak ke? Kan tak kena tu kan? Tolonglah, kita jangan pandang lekeh amal ibadah